Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, Sultan dan Ini Pertuan Negara Brunei Darussalam, bahawa negara Brunei Darussalam akan memulakan ibadah puasa lusa. Pengumuman mengenai penglihatan anak bulan Ramadan disiarkan sebentar tadi melalui radio dan televisyen Brunei. Menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, Sultan dan Yang Pertuan Negara Brunei Darussalam. Maka yang berhormat Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Negara Brunei Darussalam mengumumkan bahawa awal bulan Ramadan 1442 Hijriah bersamaan tahun Masih 2021 ini jatuh pada hari Rabu, 1 hari bulan Ramadan 1442 Hijriah bersamaan dengan 14 April 2021 Masihi. Umat Islam di negara ini akan mula berpuasa pada hari tersebut itu. Rombongan yang ditugaskan untuk melihat anak bulan Ramadan tahun 1442 Hijrah terdiri daripada Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan, Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan, Hakim-Hakim Syar'i dan para pegawai Mahkamah Syariah, Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bersama para pegawai dari Kementerian Hal Ehwal Ugama, para pegawai dari Jabatan Ukur serta para pegawai dari Jabatan Mufti Kerajaan. Mereka tidak berhasil melihat anak bulan Ramadan. Rombongan tersebut berada di Menara DST Bangunan Ibu Pejabat DST, Lebuh Raya Tunku, Bukit Agok di Jerudong dan Tanjung Batu Pekan Muara di daerah Brunei dan Muara, Bukit Lumut di daerah Belait dan Bukit Ambok di daerah Tutong. Dalam pada itu, Kementerian Hal Ehwal Ugama bersidang selepas mengadakan penglihatan anak bulan Ramadan petang tadi. Persidangan dihadiri oleh Yang Berhormat P.H. Udana Khatim, Datuk Peruka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Peruka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Peruka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin P.H. Orang Kai Saiful Molong, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, Yang Berhormat P.H. Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i dan Pengeran Datuk Paduka Seri Haji Bahrum bin Pengeran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Terdahulu diadakan persembahan bacaan Al-Quran, tahlil dan doa arwah diikuti dengan sembahyang fardu maghrib berjemaah. RMAX Bridging Program 1.0 merupakan salah satu inisiatif yang diperkenalkan oleh MISC Construction sebagai usaha bagi meningkatkan kebolehpasaran anak-anak tempatan dan memastikan pencari pekerjaan tempatan memperoleh kemahiran dan kecekapan yang relevan dalam industri pembinaan. Perincian lanjut mengenai bahan tersebut dan bahan berita lainnya menyusul selepas ini. Pengenalan Islamic Window dapat mempromosikan pengurusan kewangan Islam dan memudahkan perniagaan patuh syariah secara keseluruhan.
Menurut Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, ia juga membolehkan penawaran pelbagai produk dan perkhidmatan pelaburan patuh syariah secara meluas selain mempromosikan persaingan dalam kalangan institusi-institusi kewangan di negara ini. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong yang juga Timbalan Pengurusi Authority Monetary Brunei Darussalam berucap demikian pada pelancaran Standard Chartered Securities Islamic Investments. Majlis diadakan petang tadi di The Empire, Brunei. The establishment of the Islamic window thus signifies progress in Islamic financial development towards achieving the goal of Brunei Darussalam Financial Sector Blueprint to have a dynamic and diversified financial sector under the broad strategy of competitive and innovative financial institutions and services. This support the realization of Brunei Darussalam Wawasan 2035. The Authority Monetary Brunei Darussalam, MBD, continues to play an important role in developing Islamic finance as one of the components of Brunei financial ecosystem. This includes putting in place a well-developed and effective regulatory and sovereignty framework which underpins the stability of the financial system and one that can accommodate new business opportunities. Among the efforts that have been undertaken by MBD are the introduction of Sharia governance framework to strengthen the governance, integrity and operation of Islamic financial institutions and the successful issuance of the MBD Islamic laws. Pelancarannya disempurnakan bersama oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Pengeran Aki Isma Sufian bin Pengeran Haji Ibrahim, Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengerusi Keselamatan Standard Chartered serta Brenda Lau, Ketua Pengurusan Kekayaan dan Ketua Pegawai Eksekutif Keselamatan Standard Chartered. Majlis juga diisikan dengan pembentangan mengenai Islamic Window dan unit trust patuh syariah yang baru dilancarkan. Sejumlah RM3,299,639.31 diserahkan kepada Majlis Ugama Islam Brunei MUIB pada Majlis Penyerahan Wang Zakat Penyimpanan di Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei TAIB. Wang zakat yang diterima akan diagihkan kepada asnaf zakat yang berhak di negara Brunei Darussalam yang terdiri daripada asnaf fakir miskin, mu'alaf, al-gharimin, amil dan Ibnu Sabil. Majlis penyerahannya berlangsung petang tadi di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Penyampaian wang zakat disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Lelau Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Peruka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua selaku Pengerusi Lembaga Pengarah TAIM, kepada Yang Berhormat Pihin Udana Khatim Datuk Peruka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Peruka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, selaku Yang di-Pertua MUIM yang juga selaku Penasihat Lembaga Pengarah TAIM. Wang zakat adalah daripada akaun pelanggan-pelanggan yang telah memberi kebenaran kepada TAIM untuk memotong sebahagian daripada akaun simpanan mereka dari bulan Januari hingga Disember 2020 menurut garis pandu syariah. Kementerian Kesihatan menandatangani memorandum persefahaman MOU dalam usaha sama dengan Pusat Perubatan Jerodongpang JPMC Gleneagles Sendirian Berhad. Usaha sama itu merupakan kesinambungan rakan kongsi persendirian awam yang dipersetujui pada tahun 2019 antara kedua-dua agensi. Usaha sama ini melibatkan 3 program utama yang akan dilaksanakan oleh Pusat Promosi Kesihatan bertujuan meningkatkan kesihatan warga negara ini khusus di tempat kerja dan dalam persekitaran masyarakat.
Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, menandatangani bagi pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Dr. Haji Zulaidi bin Haji Abdul Latif, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Bagi pihak Gleneagles JPMC Sendirian Berhad ditandatangani oleh Dr. Peter Tay, Ketua Pegawai Eksekutif. 3 program tersebut antara lain menggalakkan tempat-tempat kerja menyediakan persekitaran yang menyokong para pekerja untuk bergiat aktif, mengamalkan pemakanan yang sihat serta memudahkan dan menyokong aktiviti intervensi selain meningkatkan kesedaran mengenai faktor risiko gaya hidup. Semasa majlis, Menteri Kesihatan menerima cek bernilai RM250,000 dari pihak JPMC bagi usaha sama tersebut. MOU itu menggariskan komitmen kedua-dua agensi dalam terus mengukuhkan dan menyelaraskan usaha yang ada dalam mempromosikan gaya hidup sihat dan sekaligus mencegah dan mengawal penyakit tidak berjangkit di negara ini. Juga hadir Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsin, Pemangku Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Kementerian Pembangunan terus komited untuk meningkatkan penglibatan pekerja tempatan dalam industri pembinaan. Pada masa yang sama, kementerian tersebut juga merangka strategi untuk pembangunan industri pembinaan dengan mengambil kira perkembangan daripada segi teknologi selaras dengan revolusi industri 4.0. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar mengongsikan perkara tersebut semasa majlis penyampaian sijil pencapaian kepada pelatih RMAX Bridging Program 1.0 menyentuh mengenai isu The Future of Work yang merupakan salah satu tajuk yang menjadi perbincangan hangat. Menteri Pembangunan menggariskan jika tiada persediaan maka industri pembinaan akan ketinggalan dan mengalami kerugian disebabkan pekerja tempatan yang tidak mempunyai pengetahuan dan skill sets yang diperlukan. Dalam hal ini, Kementerian Pembangunan telah menyediakan perancangan dalam penggunaan teknologi dengan pelancaran dokumen MOD Digital Paradigm 2020-2025 yang bertujuan untuk fast track penggunaan Smart Digital Solutions bagi pemberian perkhidmatan dan penyediaan smart infrastructure. Ini termasuklah supporting governance yang merangkumi upskilling dan menyediakan empowered and digitally ready workforce untuk para pekerja tempatan. Saya pun percaya anak-anak muda kita di negara ini akan dapat menyahut cabaran ini dengan jayanya. Adalah difahamkan bahawa Local Business Development LBD Framework yang sedang diusahakan oleh pihak kementerian ini pada masa ini dalam meningkatkan kapasiti pembangunan industri pembinaan di negara ini, termasuk keperluan bagi menyediakan pekerja-pekerja tempatan yang mahir di bidang technical atau trades and skills. Seramai 31 pelatih RMAX Bridging Program 1.0 menerima sijil pencapaian yang dikeluarkan oleh Politeknik Brunei melalui kerjasama memorandum persefahaman di antara Manpower Industry Steering Committee Construction MISC dan Politeknik Brunei. Para pelatih telah menamatkan latihan selama 6 bulan di firma arkitek dan jurutera profesional. Program berkenaan merupakan salah satu inisiatif yang diperkenalkan oleh MISC Construction sebagai usaha bagi meningkatkan kebolehpasaran anak-anak tempatan dan memastikan pencari pekerjaan tempatan memperoleh kemahiran dan kecekapan yang relevan dalam industri pembinaan. Yang Mulia Dayang Faimah binti Haji Sardani, Yang Mulia Dayang Seri Nur Hafizah binti Abdul Rahman, Terdahulu diadakan acara penanaman 50 batang pokok dilaksanakan sebagai salah satu usaha ke arah persekitaran yang menjurus kepada kehijauan.
Juga hadir Datuk Seri Paduka Keteng Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan. Jawatan Kuasa Pilar 1 Majlis Kebangsaan Celik Kewangan berjaya menerbitkan buku kerangka khusus bagi pelajar peringkat rendah tahun 1 hingga tahun 6. Perkara ini dikongsikan oleh Setiausaha Tetam Kementerian Pendidikan pada Majlis Pelancaran Buku Kerangka Brunei Darussalam Literacy Competency Framework for Primary Level yang diadakan petang tadi di kementerian berkenaan. Sejak tertubuhnya Majlis Kebangsaan Celik Kewangan pada bulan November 2017, Kementerian Pendidikan telah diamanahkan untuk menerajui Pilar 1 iaitu Pendidikan Kewangan. Dr. Syamsiah Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin selaku Ketua Penerajuk Pilar 1 menjelaskan buku kerangka tersebut diterbitkan sebagai sumber rujukan dalam menambah baik kurikulum sekolah dengan memasukkan konsep celik kewangan yang bersesuaian dengan peringkat umur murid. Bahan rujukan dan panduan bagi menyalurkan ilmu pendidikan kewangan kepada pelajar-pelajar dengan sebaiknya. Saya juga menyeru kepada guru-guru untuk menggunakan kreativiti masing-masing, bersikap inovatif dalam pengajaran dan pembelajaran selain sentiasa menggunakan sumber-sumber bahan yang interaktif dan relevan agar para pelajar akan mudah memahami demi menarik perhatian mereka mengenai kepentingan pendidikan kewangan ini. Pelancaran buku tersebut disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan dan Pengerusi Majlis Kebangsaan Celik Kewangan. Penghasilan buku kerangka antara lain bertujuan sebagai bahan rujukan kepada semua peringkat masyarakat dalam usaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mengenai kepentingan pengurusan kewangan yang teratur dan bersistematik. Majlis diserikan dengan pameran mini yang memaparkan proses penghasilan buku kerangka tersebut. Juga hadir Datin Seri Paduka Dr. Haji Romaiza binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan. Pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh para pesara sepanjang berkhidmat patut dijadikan contoh tauladan dan pengajaran bagi generasi yang masih dalam perkhidmatan. Segala sumbangan dan legasi yang ditinggalkan dan diamanahkan kepada generasi baru diharap akan dapat dimanfaatkan. Pangeran Muhammad Amir Rizal bin Pangeran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan berkata, di Majlis Penyampaian Sijil Perkhidmatan dan Sijil Penghargaan bagi para pesara pegawai dan kaki tangan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan serta para pegawai dan kaki tangan yang berpindah ke kementerian lain sejak 3 tahun kebelakangan. Majlis berlangsung pagi tadi di Dewan Digadong Kementerian berkenaan. Walaupun kita tidak lagi berada dalam perkhidmatan awam, habis kita semua masih merupakan aset terpenting bagi pihak kerajaan. Segala pengalaman dan pengetahuan habis kita amat tinggi nilainya dan diperlukan oleh masyarakat, lebih-lebih lagi kepada golongan muda ataupun belia yang amat memerlukan sokongan, bimbingan dan tunjuk ajar. Setentunya habis kita mempunyai potensi sebagai mentor belia. Penyampaian sijil dan cenderamata disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Sri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Seramai 124 orang pesara yang menamatkan perkhidmatan manakala 46 pegawai dan kaki tangan berpindah ke kementerian lain. Juga diadakan pengagihan kurma kurnia peribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. 10 kes aktif masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Dalam siaran akhbar, Kementerian Kesihatan mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam melaporkan tiada kes jangkitan baru dicatatkan hari ini. Sementara itu, jumlah keseluruhan kes jangkitan di negara ini kekal 219, manakala jumlah keseluruhan kes sembuh adalah 206.
Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020. Manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 78 kes. 392 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori. 16,607 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 133 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 117,153 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Sementara itu, Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya hari ini turut memaklumkan mengenai penutupan sementara bagi ujian swab di Kompleks Sukan Hospital Raja Isteri Pangeran Anak Saleha dan talian nasihat Kesihatan 148 seperti berikut. Walau bagaimanapun, orang ramai yang ingin mendapatkan ujian swab pada hari tersebut bolehlah mendapatkan ujian berkenaan di Pusat Kesihatan Brakas pada 2 petang hingga 3.30 minit petang dan 7.30 minit malam hingga 9.30 minit malam. Maklumat lanjut hubungi talian Darussalam 123 pada bila-bila masa. Kementerian Tenaga melalui Otoriti Petroleum Negara Brunei Darussalam akan sentiasa memberikan sokongan dan dokongan kepada stesen-stesen minyak dalam sama-sama meningkatkan tahap pematuhan peraturan keselamatan dengan melibatkan diri membuat pemantauan yang berterusan ke stesen-stesen minyak. Pemangku Setiausaha Tetap di Kementerian Tenaga menyatakan perkara tersebut semasa majlis pelancaran penukaran nama kru Falcon kepada juara servis ataupun servis champion. Menurut Pangeran Haji Jamra Wira bin Pangeran Haji Putra lagi, Otoriti Petroleum Negara Brunei Darussalam juga akan terus mendukung apa jua kempen keselamatan yang dijalankan bagi mendidik pengguna mengenai keselamatan semasa berada di stesen-stesen minyak. Majlis sempena Hari Juara Servis itu berlangsung petang tadi di Tarindak di Seni Ibu Negara. Pihak Kementerian Tenaga dengan kerjasama Jabatan Pengangkutan Darat, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi juga turut mendukung inisiatif syarikat BSM dalam mengeluarkan poster amaran kekerasan di stesen minyak. Ini dapat membantu melindungi dan memperkasa fungsi servis champion serta meningkatkan rasa keyakinan untuk memberi teguran kepada pelanggan yang masih tidak mematuhi peraturan keselamatan. Majlis tersebut antara lain berobjektif untuk memberi penghargaan dan penghormatan kepada juara servis yang selama ini telah memberikan perkhidmatan yang baik dan berdedikasi semasa menjalankan tugas dan juga sebagai barisan hadapan di dalam perniagaan retail. Pada majlis ini, 19 orang juara servis diraikan dengan menerima anugerah retail dan sijil penghargaan kerja lama bagi 20 dan 25 tahun berkhidmat. Sebagai inisiatif membantu dan meringankan beban yang ditanggung oleh golongan kurang berkemampuan, Persatuan Pelajar Kewangan dan Ekonomi Islam, Fakulti Ekonomi dan Kewangan Islam, Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa menjalankan aktiviti amal. Aktiviti tersebut diakhiri dengan majlis penyerahan bantuan program Ziarah Mahabah ke-6 bagi Kampung Long Mayan dan Kampung Bukit di daerah Tutong. Program diungkayahkan bersama Bank Islam Brunei Darussalam BIBD dan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Majlis berlangsung di Masjid Kampung Penapar. Majlis diserikan dengan ceramah bertajuk Umat Islam bagaikan satu anggota tubuh badan yang disampaikan oleh Dr. Kamarussalam bin Yusuf, penolong Profesor Fakulti Ekonomi dan Kewangan Islam Yunisa. Tetapi kita telah disatukan mungkin menjadi seorang Muslim. Penyerahan bantuan disampaikan oleh Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Yunisa, kepada 9 buah keluarga terpilih untuk menerima bantuan program tersebut.
Antara yang hadir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Dengan tema Masyarakat Prihatin Ukhuwah Terjalin, program disertai oleh lebih kurang 100 orang yang terdiri daripada pelajar dan para pensyarah serta kaki tangan Fakulti Ekonomi dan Kawangan Islam UNISA. Umat Islam di negara ini akan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Menjadi kelaziman sebelum tibanya bulan yang penuh keberkatan itu, masyarakat di negara ini mengadakan majlis-majlis bertahlil dan melakukan amal kebajikan. Amalan tersebut termasuk membersihkan kawasan masjid dan ziarah kubur dengan mengadakan aktiviti gotong royong, membersihkan tanah perkuburan dan diselajurkan dengan bacaan tahlil dan doa arwah. Amalan seumpama itu dapat menanamkan budaya bergotong royong secara muafakan dalam melakukan kerja-kerja berkebajikan selain melipat gandakan pahala dengan melakukan amalan-amalan yang dituntun oleh syarak. Sementara itu, masjid-masjid, balai-balai ibadah dan surau-surau terus disemarakan dengan majlis-majlis ilmu dengan mengadakan ceramah-ceramah keagamaan sebagai persediaan menyambut kedatangan Ramadan. Program-program keagamaan yang dilaksanakan secara berterusan ini diharap dapat meningkatkan persediaan ilmu dalam menghadapi Ramadan dengan lebih baik dan seterusnya menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Golongan-golongan yang kurang berkemampuan juga terus diberi perhatian oleh pelbagai pihak di negara ini dalam sama-sama menghulurkan sumbangan melalui projek-projek berkebajikan. Projek-projek tersebut dihasrat dapat menanamkan rasa ihsan dan simpati dalam membantu meringankan beban terhadap keluarga-keluarga yang kurang bernasib baik. Semoga dengan tibanya Ramadan pada tahun ini, kita akan dapat melaksanakan amal ibadah dengan sempurna dan diterima serta mendapat ganjaran dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadan ya Karim. Akibat gagal menghadapkan penyata cukai pendapatan, 3 buah syarikat tempatan diarahkan untuk membayar denda setelah wakil syarikat-syarikat tersebut mengaku bersalah di Mahkamah Magistrat kerana gagal mematuhi Seksyen 52-1 Akta Cukai Pendapatan Penggal 35. Pada bulan Februari lalu, syarikat Mycom Sdn Bhd telah dikenakan denda sebanyak RM5,000 kerana gagal menghadapkan penyata cukai pendapatan bagi tahun-tahun kewangan yang berakhir pada 31 Disember 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017. Manakala pada bulan Mac lalu, usaha Asilati Sdn Bhd dan Ataka Sdn Bhd masing-masing dikenakan denda RM5,000 kerana gagal menghadapkan penyata-penyata cukai pendapatan bagi tahun-tahun kewangan yang berakhir pada 31 Disember 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017. Syarikat-syarikat yang berdaftar di bawah Akta Syarikat Penggal 39 adalah diingatkan untuk menghadapkan penyata cukai pendapatan masing-masing pada 30 Jun bagi tahun taksiran yang berkenaan dan kegagalan untuk menghadapkannya adalah satu kesalahan di bawah Akta Cukai Pendapatan Penggal 35.